Assalamualaikum dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kita akan tengok bab 1.3 iaitu alat dasar ekonomi. Terdapat 3 alat dasar ekonomi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ketidakstabilan ekonomi iaitu dasar fiskal, belanjawan dan juga dasar kewangan. Kita lihat satu persatu. Dasar fiskal adalah dasar kerajaan yang dilaksanakan melalui perubahan dasar cukai dan juga perbelanjaan untuk mencapai keadaan ekonomi yang lebih stabil dan juga memastikan agihan pendapatan yang saksama. Sebelum kita lihat bagaimana dasar fiskal menyelesaikan masalah ketidakstabilan ekonomi, kita lihat dulu apa itu ketidakstabilan ekonomi, iaitu inflasi dan deflasi. Inflasi ciri-cirinya harga naik disebabkan oleh permintaan yang tinggi di pasaran, demand melebihi supply, penawaran wang banyak di pasaran yang menyebabkan harga naik. Jadi kat sini cikgu letakkan keyword dia adalah rakyat tengah kaya ataupun gemuk. Manakala deflasi, permintaan rendah di pasaran, penawaran melebihi permintaan, pengangguran tinggi, penawaran bekalan wang sedikit yang menyebabkan harga turun secara berterusan. Jadi keyword untuk deflasi adalah rakyat miskin ataupun kurus. Yang ini senang kita nak relatekan dengan dasar fiskal. Okey, dasar fiskal ketika inflasi, saya cakap tadi gemuk kan, ataupun ketika itu rakyat tengah kaya, jadi kerajaan gunakan dasar fiskal menguncup. Menguncup ni maksudnya kerajaan nak kurangkan permintaan, sebab apabila permintaan meningkat, harga naik. Jadi untuk mengurangkan harga ataupun menurunkan harga, kerajaan menaikkan kadar cukai dan juga mengurangkan perbelanjaan kerajaan untuk mengurangkan permintaan pasaran. Manakala ketika rakyat miskin ataupun deflasi ataupun nama lain dia kemelesetan, kerajaan menggunakan dasar fiskal mengembang. Ketika rakyat kurus, kerajaan guna dasar fiskal mengembang supaya dapat meningkatkan permintaan agregat dengan cara menurunkan cukai dan juga menaikkan perbelanjaan kerajaan. Kita tengok bagaimana. Yang pertama, ketika rakyat tengah kaya ataupun permintaan tinggi yang menyebabkan harga naik, dasar fiskal menguncup, naikkan cukai, jadi pendapatan boleh guna masyarakat berkurang. Apabila pendapatan boleh guna berkurang, kuasa beli dan permintaan agregat turun dan seterusnya tingkat harga umum akan turun. Begitu juga dengan menurunkan perbelanjaan kerajaan. Apabila kerajaan turunkan perbelanjaan kerajaan, jadi ini akan mengurangkan projek kerajaan kepada firma. Firma akan mengurangkan projek dan juga peluang pekerjaan juga akan berkurangan. Kuasa beli menurun dan seterusnya permintaan agregat menurun yang menyebabkan tingkat harga umum menurun. Ingat ketika inflasi harga naik, so penyelesaian dia mesti sehingga harga akan turun. Seterusnya, ketika kemelesetan ekonomi, rakyat kurus, dasar fiskal mengembang. Untuk meningkatkan permintaan, kerajaan turunkan cukai supaya pendapatan boleh guna individu meningkat, kuasa beli meningkat, permintaan meningkat dan akhirnya tingkat harga umum akan naik. Pada masa yang sama, kerajaan juga boleh meningkatkan perbelanjaan. Dengan cara wujudkan banyak projek kerajaan yang memberi banyak peluang kepada firma untuk meningkatkan produktiviti. Seterusnya, mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Akhirnya, apabila peluang pekerjaan banyak, maka kuasa beli dan permintaan meningkat dan tingkat harga umum akan naik. Boleh? Tadi kita dah lihat dasar fiskal. Kerajaan menggunakan hasil dan juga cukai. Jadi kita nak tahulah apa itu hasil dan juga perbelanjaan kerajaan. Hasil kerajaan ada dua, iaitu cukai dan juga hasil bukan cukai. Cukai ada dua, cukai langsung dan tidak langsung. Yang mana pendapatan kerajaan yang paling besar adalah daripada cukai langsung. Cukai langsung dan cukai tak langsung. Cukai langsung adalah beban cukai tidak boleh dipindahkan kepada orang lain kerana dia dikenakan kepada individu atau syarikat. Dan ianya memberi kesan langsung kepada kebajikan individu.
dikenakan ke atas individu atau syarikat yang memperoleh pendapatan tertentu ataupun memiliki aset tertentu. Contohnya cukai pendapatan individu dan syarikat. Manakala cukai tak langsung, cukai ni boleh dipindahkan. Dia tak langsung, tak direct. Jadi, siapa yang kena? Firma yang kena dia akan memindahkan beban cukai tersebut dengan menaikkan harga barang. Jadi, ia tidak memberi kesan secara langsung kepada kebajikan individu yang dikenakan cukai. Contohnya, cukai barangan dan perkhidmatan. Cukai jualan dan perkhidmatan SST. Contohnya, duty import dan duty export. Okey, cukai langsung. Yang pertama adalah cukai pendapatan perseorangan. Okey, cukai pendapatan individu, cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan petroleum, cukai pendapatan koperasi, cukai tanah, cukai pintu dan duty stamp. Okey, cukai pendapatan perorangan. Dikenakan kepada individu yang mempunyai pendapatan melebihi daripada jumlah tertentu. Contohnya, gaji melebihi 3,000. Okey, pendapatan yang dikenakan cukai adalah perniagaan tunggal, gaji, allowance, bonus, faedah dan dividen. Zaman sekarang nak bayar cukai, untuk laporkan cukai, boleh guna e-filing. Seterusnya, cukai pendapatan syarikat. Dan nama pun pendapatan syarikat mestilah ke atas keuntungan syarikat. Kalau tak ada ataupun rugi, maka tak kenalah cukai. Kadarnya 19 hingga 24% mengikut modal berbayar. Seterusnya, cukai pendapatan petroleum. Dikenakan kepada syarikat petroleum yang beroperasi di Malaysia. Walaupun dia syarikat asing, cukainya adalah 38% daripada jumlah pendapatan. Seterusnya, cukai pendapatan koperasi. Ini adalah cukai yang paling rendah lah diterima oleh kerajaan. Sebab koperasi ni dia untuk menjaga kebajikan ahli. Yes, jadi kalau ada keuntungan, dikenakan cukai lah. So, dia kena memberi kenyataan pendapatan dalam dan luar negara. Okey, cukai-cukai langsung yang lain. Antaranya duty stamp. Kalau kita beli tanah ataupun rumah, kita akan menerima dokumen pindah milik tanah. Jadi, pindah milik tanah tu dia kena bayar duty stamp. Dikenakan kepada individu yang menjadi penerima tanah berdasarkan nilai harta tersebut. Tapi, kalau kita pula yang jual, tanah, kita kena bayar duty keuntungan hartanah. Dikenakan kepada keuntungan daripada hasil pelupusan ataupun jualan hartanah seperti rumah, ladang dan tanah. Juga dikenakan kepada pelupusan jualan saham syarikat hartanah. Okey, cukai tanah. Dikenakan kepada pemilik tanah dan dibayar di pejabat tanah. Kalau kita ada tanah, kita akan dapatlah. Okey, seterusnya cukai pintu dikenakan kepada pemilik harta yang terdapat dalam kawasan majlis kerajaan tempatan. Contohnya MBPJ, MBSA, kita kena bayar cukai pintu. Kalau kita ada harta seperti rumah dan kedai untuk menampung kos pengurusan infrastruktur seperti nak bersihkan longkang ataupun pembuangan sampah. Okey, seterusnya tadi kita tengok hasil cukai langsung yang mana dia dikenakan langsung direct kepada pemilik harta ataupun pemilik pendapatan. Seterusnya cukai tak langsung, cukai yang boleh dipindahkan. Ada duty import, duty export, duty excise, SST, cukai perjudian, levy dan lain-lain lah. Tengok satu-satu. Duty import, cukai yang dikenakan ke atas barang import. Contohnya rokok, minuman keras, minyak wangi dan sebagainya. Yang mana bila kerajaan kenakan duty import, tujuan dia adalah selain daripada mendapatkan hasil, dia dapat melindungi industri tempatan. Sebab bila barang import dikenakan cukai, jadi barang tu jadi mahal. Selain itu juga nak mengurangkan import untuk memperbaiki imbangan dagangan dan anti lambakan, mengelakkan negara luar melambakkan barang yang tak laku di pasaran dia hantar ke negara kita. Seterusnya duty export. Cukai yang dikenakan ke atas komoditi utama seperti minyak, sawit,
kayu balak, petroleum dan getah. Tujuannya supaya kurangkan ekspor bahan mentah. Kita nak, kalau boleh, minyak, kayu balak semua proses jadi barang siap. Contohnya kayu balak dah jadi perabot baru jual sebab dia lebih mahal dan lebih menguntungkan. Okey, seterusnya duty excise yang dikenakan ke atas barang tertentu yang diimport ke Malaysia atau dikilangkan di Malaysia. Contoh duty excise, minuman keras, tembakau yang membahayakan kesihatan ni lah. Okey, seterusnya cukai jualan dan perkhidmatan, sales and service tax. Dikenakan ke atas penggunaan barang dan perkhidmatan mulai 1 September menggantikan GST yang sebelum ni. Semakin banyak kita guna barang, semakin banyak yang kita kena cukai lah. Cukai jualan dekat kilang dah kena 10%. Lepas tu kalau kita beli ataupun kita menginap di hotel ataupun beli KFC dan sebagainya, kita kena charge perkhidmatan 6%. Cukai perjudian. Untuk syarikat judi, dia kena bayar cukai perjudian lah. Sport Toto dan sebagainya lah. Sebenarnya levy. Levy ni dikenakan kepada majikan yang membawa barang dan perkhidmatan daripada luar negara dan biasanya melibatkan pekerja asing lah. Kena bayar levy. Okey, kesan cukai progresif, regresif dan berkadar malar ke atas agihan pendapatan. Okey, kita ada banyak jenis cukai. Jadi sebenarnya tujuan kerajaan kena cukai ni adalah untuk mengagihkan pendapatan supaya kita dapat mengecilkan jurang pendapatan, yang mana kerajaan kenakan cukai kepada golongan kaya dan beri bantuan kepada golongan miskin. Ada 3 bentuk cukai: progresif, regresif dan berkadar malar. Kita tengok satu-satu. Okey, kalau progres ni ke atas, maksudnya makin tinggi pendapatan, makin tinggi cukai kita kena bayar. Contohnya orang yang bergaji pendapatan boleh cukai dia 60,000, dia kena bayar 4,000, 16%. Tapi orang yang bergaji pendapatan tahunan dia 18,000, pendapatan boleh cukai dia hanya bayar 130. So kadarnya 1%, manakala berpendapatan lebih tinggi 16%. Ini contoh banjaran pendapatan bercukai lah. Yang kita belajar tahun lepas, bab 3. Seterusnya regresif. Regresif ni terbalik. Semakin tinggi gaji, pendapatan semakin rendah kadar. Maksudnya golongan beban dia lebih besar kepada yang berpendapatan rendah lah. Kita bandingkan dengan pendapatan. Contohnya, dua-dua individu ni beli barang yang sama RM18. Ni dulu kita belajar GST 6%. Jadi, bila beli barang, GST yang perlu bayar dua-dua RM18. Pendapatan boleh cukai individu A ni RM5,000. Jika kita nak bandingkan RM18 GST dengan pendapatan dia adalah 0.36% sahaja. Tetapi individu B yang mana pendapatan boleh cukai dia RM1,500, RM18 ni kita bandingkan dengan pendapatan boleh cukai dia adalah tinggi, iaitu 1.2%. Jadi kat sini kita nak tengok kadar cukai berbanding dengan pendapatan tu lebih tinggi bagi orang berpendapatan rendah berbanding dengan golongan yang berpendapatan tinggi. Okay. Seterusnya, cukai berkadar malar. Cukai dia, kadar dia tetap walaupun pendapatan berubah. Contohnya adalah cukai syarikat. Okey. Firma A untung RM70,000. Cukai dia 24%. Firma B untung dia RM8,000 sahaja. Tapi kadar ni sama, 24%. Jadi dia kena bayar RM1,920. Okey, ni berkadar tetap. Jadi kita tengok perbezaan dia. Okey. Progresif, makin golongan pendapatan tinggi kena bayar. Regresif, golongan yang berpendapatan rendah, kadarnya lebih besar. Kalau berkadar malar pun sama juga. Jadi kesan di kat sini, kalau progresif, jurang kaya dan miskin makin berkurang. Kalau regresif, jurang dia semakin besar, berkadar malar pun semakin besar. Okey, hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai, contohnya kalau kita nak buka perniagaan, kita kena ada lesen, kita kena ada permit. Kemudian, kalau kita melanggar peraturan jalan raya, kita memotong dengan laju dan sebagainya, kita parking merata-rata, so kita kena bayar
denda, saman. Itu semua hasil kerajaan. Selain itu juga pemberian kerajaan. Contoh, negara luar bagi bantuan kepada negara Malaysia disebabkan COVID-19. Itu pun dikira hasil kerajaan. Bangunan-bangunan kerajaan, kerajaan sewakan kepada pihak swasta. So, kerajaan dapat sewa. Selain itu juga, kerajaan bila membuat pelaburan, kerajaan dapat pulangan dalam bentuk dividen dan sebagainya. Royalti petroleum dan juga gas asli. Dan dividen daripada saham syarikat kerajaan ataupun GLC, government link company seperti TM, POS dan sebagainya lah. Itu hasil bukan kerajaan. Hasil bukan cukai. Kita dah tengok hasil, kita nak tengok pula perbelanjaan kerajaan. Okay, perbelanjaan kerajaan ada dua. Perbelanjaan mengurus dan juga perbelanjaan membangun. Mengurus ni adalah perbelanjaan yang berulang-ulang setiap tahun. Tujuan dia untuk pengurusan dan pentadbiran harian kerajaan supaya pentadbiran kerajaan ni berjalan lancar. Contohnya bayaran emolumen, gaji dan sebagainya lah. Kedua, perbelanjaan membangun iaitu perbelanjaan pelaburan projek pembangunan. Nama pun membangun untuk projek pembangunan negara untuk meningkatkan modal negara. Maksudnya aset negara bertambah lah. Contohnya ada 4 nanti kita akan belajar perbelanjaan sektor ekonomi, perkhidmatan sosial, keselamatan dan pentadbiran HAM. Okey, perbelanjaan mengurus. Emolumen ni maksudnya gaji dan upah pejabat awam lah. Kemudian bayar hutang, pokok dan faedah, bekalan dan perkhidmatan untuk menyelenggara dan menambah baik harta dan pembelian bekalan dan bahan untuk jabatan, pejabat-pejabat kerajaan, untuk perbelanjaan kerajaan. Seterusnya pencen dan ganjaran. Pencen untuk pejabat awam yang dibayar setiap bulan dan juga ganjaran ataupun gratuiti dibayar sekali sahaja ketika bersara bergantung kepada gaji akhir dia lah. Kemudian pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri. Pemberian kepada setiap negeri mengikut bilangan penduduk. Jadi setiap negeri dia akan dapat bajet lah setiap tahun untuk dia selenggara jalan raya dan sebagainya lah. Kemudian pemberian subsidi. Kerajaan bagi subsidi kepada pengeluar untuk menurunkan harga barang dan juga kepada industri dalam bentuk diskaun. Kemudian kerajaan juga bagi beasiswa dan derma siswa kepada pelajar sekolah dan juga universiti. Itu perbelanjaan mengurus. Okay, perbelanjaan membangun. Pentadbiran am, ekonomi, sosial dan juga keselamatan. Sosial ni adalah untuk membina bangunan sekolah, rumah dan hospital serta sumber manusia. Subsektor dia adalah pendidikan, kesihatan dan perumahan. Contohnya kerajaan buat perumahan rakyat satu Malaysia kan untuk golongan yang berpendapatan rendah. Kerajaan bina klinik, hospital, sekolah dan sebagainya. Itu semua adalah perbelanjaan membangun dari segi perkhidmatan sosial. Seterusnya pentadbiran am. Contohnya pejabat Putrajaya untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam seperti infrastruktur ICT, pengembangan ruang dan kelengkapan pejabat, pejabat kerajaan lah. Kemudian perkhidmatan ekonomi. Ekonomi ni berkait rapat untuk penyediaan prasarana dan kemudahan am. Subsektor dia adalah pertanian, pembangunan luar bandar, perdagangan dan penindustrian, pengangkutan awam dan lain-lain lah. Contohnya kerajaan bina jalan raya, kerajaan buat LRT, MRT, ECRL, itu semua projek pembangunan di bawah perkhidmatan ekonomi. Dan last sekali, keselamatan untuk memberi peralatan pertahanan buat kem tentera, bangunan, balai polis. Subsektor dia pertahanan dan keselamatan. Nak beli macam pistol, macam-macam lagi lah untuk polis tentera. Okey, ni contoh bajet persekutuan. Ke mana kita tahu bajet ni ada anggaran hasil dengan belanja. Dan biasanya adalah perbelanjaan mengurus. Gaji adalah perbelanjaan yang utama dan yang paling besar dalam perbelanjaan kerajaan. Okey. Seterusnya kita tengok bagaimana kerajaan menggunakan belanjawan negara untuk mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi seperti inflasi dan deflasi. Belanjawan merupakan anggaran hasil yang diperoleh dan jumlah perbelanjaan yang akan dilakukan untuk tahun kewangan akan datang. Contohnya pada hujung tahun 2020
ni akan dibentangkan bajet untuk 2021. Ya, kenapa kerajaan nak buat bajet? Supaya memastikan peruntukan dikawal agar tidak melebihi hasil negara, dapat mempengaruhi aktiviti ekonomi untuk capai matlamat ekonomi yang diingini, untuk capai pembangunan dan kadar pertumbuhan yang mampan dan juga capai kestabilan ekonomi untuk mengatasi masalah inflasi dan deflasi. Okey. 3 jenis belanjawan. Belanjawan seimbang kerajaan gunakan ketika ekonomi stabil ataupun capai guna tenaga penuh. Yang mana jumlah hasil sama dengan jumlah perbelanjaan. Jadi tak ada hutang lah. Okey. Yang kedua, belanjawan lebihan. Ataupun digunakan ketika berlaku inflasi. Kerajaan naikkan inflasi kan rakyat kaya. Permintaan tinggi. Jadi kerajaan nak kurangkan permintaan. Kerajaan naikkan cukai. Bila kerajaan naikkan cukai, jumlah hasil meningkat. Jumlah hasil melebihi jumlah perbelanjaan. Iaitu belanjawan lebihan digunakan untuk mengatasi masalah inflasi. Manakala belanjawan defisit digunakan untuk menghadapi masalah deflasi. Yang mana ketika kerajaan deflasi, rakyat miskin ataupun kuasa beli rendah, permintaan rendah, kerajaan tambahkan jumlah perbelanjaan. Tingkatkan perbelanjaan, turunkan cukai. Jadi jumlah belanja lebih besar daripada jumlah hasil. Itu yang kita panggil belanjawan defisit ataupun kurangan. Okey, bagaimana belanjawan lebihan menyelesaikan masalah inflasi? Okey. Kerajaan kurangkan belanja, jadi pertumbuhan ekonomi perlahan, pendapatan menurun, permintaan barang menurun, harga turun, jadi inflasi terkawal. Sama juga dengan kerajaan naikkan cukai. Pendapatan boleh guna menurun, kuasa beli masyarakat menurun, permintaan turun, harga pun turun, maka inflasi terkawal. Belanjawan defisit untuk menyelesaikan masalah kemelesetan ataupun deflasi ataupun nama lain dia pengangguran. Kerajaan tambahkan perbelanjaan, jadi aktiviti bertambah berkembang. Wujud banyak peluang pekerjaan, kadar pengangguran menurun, seterusnya kemelesetan dapat dipulihkan. Pada masa yang sama, kerajaan turunkan cukai, jadi pendapatan boleh guna meningkat, kuasa beli meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat disebabkan bila kuasa beli meningkat, permintaan meningkat, firma meningkatkan penawaran, seterusnya kemelesetan ekonomi dapat dipulihkan. Okey, kita ulang kaji dasar fiskal. Dasar fiskal, ketika inflasi, rakyat gemuk, kita guna dasar fiskal menguncup dengan cara naikkan cukai, turunkan perbelanjaan. Manakala ketika rakyat kurus ataupun kemelesetan, kita guna kaedah dasar fiskal mengembang, yang mana turunkan cukai, naikkan perbelanjaan. Okey, seterusnya yang ketiga. Kita dah belajar dasar fiskal guna cukai dan juga hasil. Kita dah tengok belanjawan. Seterusnya yang kita tengok pula dasar kewangan. Bagaimana kerajaan mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan kawal bekalan wang dan kadar faedah. Yang mana ia dilaksanakan oleh Bank Pusat ataupun Bank Negara lah. Okey, dasar kewangan. Ketika inflasi, kuasa beli tinggi, kerajaan kena kurangkan bekalan wang. Dengan cara, keyword dia macam ni, inflasi harga naik. Jadi, naikkan rizab tunai, naikkan rizab berkanun, naikkan kadar faedah, jual surat jaminan kerajaan. Keyword ni bila biasanya harga rumah naik, kita akan jual. Jual surat jaminan kerajaan dan ketatkan syarat sewa beli. Okey, manakala deflasi, harga turun secara berterusan. Sebab apa? Permintaan rendah. Jadi kerajaan kena tambahkan bekalan wang. Deflasi harga turun, turunkan rizab berkanun, turunkan rizab tunai, turunkan kadar faedah, beli surat jaminan kerajaan dan longgarkan syarat sewa beli. Okey, kita tengok satu persatu. Rizab berkanun merupakan simpanan wajib Bank Perdagangan di Bank Pusat berdasarkan deposit yang diterima. Maksudnya bila kita simpan duit kat bank, bank bukan simpan saja. Dia akan dagangkan. Maksudnya dia bagi pinjaman kepada orang ramai. Jadi bila bank pusat tetapkan, contohnya 3% dia kena simpan. Maksudnya dia kena simpan dekat bank pusat. Katakan kalau 3%, 100 orang simpan dekat dia, RM3 simpan di bank pusat, RM97 boleh diniagakan ataupun diberi pinjaman kepada orang lain. Jadi bila kerajaan naikkan, Bank Pusat naikkan rizab berkanun, maksudnya ketika orang kaya naikkan rizab berkanun, maksudnya bank
tak ada banyak duit lah yang boleh dia bagi untuk pinjaman kepada orang ramai. Dia terpaksa dia terpaksa simpan lebih banyak wang di bank pusat. Jadi keupayaan dia untuk memberi pinjaman berkurang. Jadi bekalan wang dalam ekonomi juga berkurang. Bila tak ramai orang boleh pinjam, kuasa beli masyarakat menurun. Jadi seterusnya permintaan menurun dan tingkat harga menurun. Maka inflasi terkawal. Begitu juga dengan kemelesetan, ketika mana permintaan rendah, harga turun. Jadi kerajaan turunkan nisbah rizab berkanun. Jadi bank perdagangan dia perlu simpan sikit saja, yang lain dia boleh tingkatkan pinjaman kepada orang ramai. Jadi bekalan dalam wang bertambah, kuasa beli masyarakat meningkat dan seterusnya tingkat harga barang pun meningkat. Jadi kemelesetan harga turun, bila harga meningkat balik, maksudnya kemelesetan ekonomi terkawal. Rizab tunai dia lebih kurang macam rizab berkanun. Kalau rizab tunai simpan di bank perdagangan, rizab tunai bank perdagangan simpan sendiri. Simpanan wajib bank perdagangan dia simpan sendiri. Okey. Contohnya dia sama juga dengan rizab berkanun. Bila dinaikkan rizab tunai, maksudnya keupayaan memberi pinjaman berkurang, bekalan wang berkurang, kuasa beli menurun dan tingkat harga menurun. Kalau kemelesetan, harga turun, turunkan rizab tunai, keupayaan bank memberi pinjaman meningkat, bekalan wang bertambah, kuasa beli meningkat, harga meningkat. Seterusnya syarat sewa beli. Okey, syarat sewa beli adalah terma untuk membuat pinjaman. Dia sama ada pinjaman maksimum ataupun tempoh bayaran balik. Ketika rakyat kaya, inflasi, permintaan tinggi, ketatkan, tak bagi pinjam sangat. Jumlah pinjaman maksimum dikurangkan, tempoh bayar balik dipendekkan, kadar faedah dinaikkan. Ketatlah gitu. Maksudnya bila macam tu, tak ramai orang pinjam. Permintaan terhadap peminjaman ataupun pinjaman berkurang, jadi tak ramai orang ambil pinjaman, jadi permintaan akan menurun, tingkat harga pun menurun. Tapi ketika rakyat miskin ataupun kemelesetan ekonomi, banyak pengangguran, longgarkan syarat sewa beli, yang mana jumlah pinjaman maksimum dinaikkan. Tempoh bayar balik pun dipanjangkan. Bila panjang, kadar faedah dikurangkan, permintaan terhadap pinjaman akan meningkat, kuasa beli meningkat, permintaan meningkat dan akhirnya tingkat harga cenderung untuk meningkat. Surat jaminan kerajaan ni adalah, kalau tadi kita tengok orang ramai firma pinjam kepada bank. Tapi kalau surat jaminan kerajaan ni adalah kerajaan yang pinjam daripada orang ramai ataupun institusi kewangan. Okey, dia adalah surat bertulis yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk memperoleh pinjaman daripada masyarakat atau institusi kerajaan. Contohnya macam kerajaan nak buat projek mega. ECRL contohlah, memerlukan perbelanjaan katakan trilion. Jadi kerajaan tak cukup dana, kerajaan buat surat jaminan kerajaan. Jadi bila rakyat tengah kaya, banyak duit bekalan wang banyak di pasaran yang menyebabkan permintaan meningkat, harga meningkat ni, kerajaan jual surat jaminan kerajaan. Jadi orang ramai dia beli. Bila kita beli, kita tak ada duit. Jadi bank pun beli. Keupayaan bank untuk memberi pinjaman pun menurun sebab dia dah beli surat jaminan kerajaan. Jadi bekalan wang dalam ekonomi berkurang, kuasa beli masyarakat menurun, permintaan turun, akhirnya harga akan turun. Maka terkawallah inflasi. Manakala ketika rakyat kurus, miskin, kemelesetan ekonomi, kerajaan beli balik surat jaminan. Jadi orang ramai jual kepada kerajaan, so kita dapat duit. Kita dapat duit, bank pun dapat balik duit dia. So keupayaan dia untuk memberi pinjaman meningkat. Jadi bekalan wang dalam ekonomi bertambah, kuasa beli masyarakat meningkat, permintaan meningkat, tingkat harga akan meningkat. Last sekali, kadar faedah. Kadar faedah ni kos jika kita membuat pinjaman. Semasa rakyat kaya, naikkan kadar faedah. Bila kos pinjaman meningkat, jadi jumlah pinjaman pun akan dikurangkan. Tak ramai yang pinjam, kalau pinjam pun sedikit, jadi bekalan wang dapat berkurang, kuasa beli menurun. Jadi permintaan turun, harga akan turun. Manakala ketika rakyat miskin, pengangguran tinggi, kerajaan
turunkan kadar faedah, jadi kos meminjam jadi turun, ramai yang akan buat pinjaman. Jadi bekalan wang dalam ekonomi bertambah, kuasa beli dan permintaan masyarakat meningkat, akhirnya tingkat harga meningkat. Kelesatan ekonomi pun terkawal. Okey. Boleh dapat ya? Keyword dia KRSS. Okey. K kadar faedah. Rizab tunai. Rizab berkanun, syarat sewa beli dan juga surat jaminan kerajaan. Ada 5 kadar alat dasar ekonomi tadi, iaitu alat dasar kewangan. Okey, sekarang kita tengok pula kesan dasar faedah. Kalau kita guna kadar faedah kepada ekonomi negara. Kadar faedah ada 2, tetap ataupun terapung. Tetap ni maksudnya kadar dia sama saja. Maksudnya kita boleh tahulah jumlah asuran setiap bulan tu, kalau orang tu dia buat pinjaman, dia punya nilai dia kena bayar setiap bulan tu sama, biasanya itu adalah kadar faedah tetap. Tapi kalau kadar faedah berubah, dia faedah tu dia berubah-ubah mengikut BLR ataupun kadar rujukan sepanjang tempoh pinjaman. Biasanya bank Islam lah. Yang mana kadar rujukan ni dikawal oleh bank pusat. Bila kadar faedah ni dia berubah-ubah, dia mempengaruhi bayaran ansuran bulanan lah, ataupun tempoh pinjaman. Okey, kesan faedah kepada pengguna, firma dan juga kestabilan ekonomi. Okey, pengguna isi rumah. Bila kadar faedah dinaikkan, jadi kita pun kuranglah meminjam. Bila kurang meminjam, kita hadkan perbelanjaan. Jadi perbelanjaan agregat pengguna akan berkurang. Tapi kadar faedah diturunkan, jadi kita pun akan pinjam banyak. Isi rumah akan meningkatkan jumlah pinjaman, jadi kita juga akan menggunakan lebih banyak kaedah pembayaran secara kredit, sebab faedah murah. Kemudian ini akan menyebabkan perbelanjaan agregat dalam ekonomi meningkat. Firma pula, kalau faedah dinaikkan, kita tahu kadar faedah tu kos peminjam. Jadi firma dia akan kuranglah membuat pinjaman. Jadi modal dia untuk menjalankan perniagaan akan berkurangan dan dia akan menghadkan pelaburan. Jadi pelaburan agregat firma dalam ekonomi pun berkurang. Jadi secara tak langsung daya saing dia pun menurun sebab dia modal ni kebanyakannya daripada pinjaman. Jadi bila kurang meminjam, so pelaburan dia pun berkurangan. Kadar faedah diturunkan pula. Jadi bila turunnya kadar faedah, kos pinjaman berkurang. Jadi firma pun akan pinjam lebih banyak daripada institusi kewangan. Jadi lebih banyak modal dia untuk melabur dalam aktiviti ekonomi. Jadi apabila pelaburan agregat meningkat, jadi daya saing firma pun meningkat. Kesan kepada kestabilan ekonomi pula. Bila kadar faedah dinaikkan, perbelanjaan agregat pengguna dan pelaburan firma menurun. Sebab tak boleh buat pinjaman. Jadi bila permintaan menurun, jadi firma pun dia kuranglah motivasi untuk meningkatkan pengeluaran. Jadi bila pengeluaran berkurangan, jadi firma akan mengurangkan guna tenaga. Buang pekerja dan sebagainya. Jadi pengangguran jadi meningkat pula. Sebab tu kadar faedah ni bila kita nak gunakan sebagai alat kewangan, kita mesti guna pada masa yang tepat. Maksudnya, contohnya apabila inflasi, perbelanjaan agregat menurun, pengeluaran pun menurun. Jadi kat sini harga dah semakin, inflasi dan ekonomi semakin pulih. Jadi kita tak boleh, bank negara tak boleh terus naikkan. Sebab sekiranya terus dinaikkan, maka bila turun, akhirnya jadi pengangguran pula. Daripada inflasi, dia dah jadi deflasi. Okey, seterusnya kadar faedah diturunkan. Semasa berlaku kelesatan ekonomi, kita turunkan kadar faedah. Jadi perbelanjaan pengguna dan pelaburan firma akan meningkat. Jadi firma pun bila permintaan meningkat, dia akan meningkatkan pengeluaran dia. Sebab dia pun buat pinjaman bertambah, jadi pengeluaran dia pun bertambah. Jadi bila ditambahkan pengeluaran, so guna tenaga meningkat. Jadi masalah pengangguran ni dapat dikurangkan. Jadi ekonomi dah semakin pulih. Tapi sekiranya dia masih meneruskan lagi turunkan kadar faedah, jadi akhirnya permintaan akan terus meningkat, penawaran akan bertambah, akhirnya akan jadi inflasi pula. Dia macam proses yang berterusan. Seterusnya kita tengok kesan alat dasar ekonomi ke atas objektif makroekonomi.
Okey. Sebelum kita tengok kesan, kita tengok dulu ketika berlakunya ketidakstabilan ekonomi, inflasi dan deflasi, bagaimana objektif makroekonomi. Semasa inflasi, guna tenaga tinggi, pengangguran rendah, kestabilan harga naik secara berterusan, ekonomi pesat dan imbangan pembayaran tinggi disebabkan pelaburan domestik yang tinggi. Semasa deflasi, guna tenaga rendah, pengangguran tinggi, harga turun, pertumbuhan ekonomi merosot, pelaburan domestik rendah. Jadi, ini adalah pada dasarnya sebelum kita guna alat dasar kewangan. Jadi, bila kerajaan guna alat dasar kewangan, dia akan jadi sebaliknya. Ya? Contohnya macam ni. Ketika inflasi, kerajaan guna dasar fiskal dan juga dasar kewangan menguncup. Kalau belanjawan lebihan. Kerajaan naikkan cukai, turunkan belanja. Jadi, bila kerajaan turunkan belanja, guna tenaga pula jadi turun. Ya? Kemudian, naikkan rizab tunai, naikkan rizab berkanun, naikkan kadar faedah, jual surat jaminan kerajaan dan ketatkan syarat sewa beli. Ya, tadi, kestabilan harga. Ya, harga akan turun. Tadi harga naik, jadi alat ni menyebabkan harga jadi turun. Bila firma mengurangkan penawaran disebabkan pinjaman dia berkurang, jadi pertumbuhan ekonomi pun berkurangan. Dan ketidakstabilan imbangan pembayaran berlakulah imbangan dagangan defisit. Ya, dia akan jadi sebaliknya. Kalau tadi guna tenaga tinggi, harga naik, pertumbuhan ekonomi tinggi, yang ini lebihan. Bila kerajaan guna alat dasar menguncup ni, dasar kewangan ataupun dasar fiskal menguncup, dia akan jadi sebaliknya lah. Okey, dasar fiskal mengembang pula. Ketika kemesetan rakyat miskin kan, kita nak kembangkan permintaan, nak kembangkan, tingkatkan kuasa beli, tingkatkan penawaran wang. Ya, dengan cara turunkan cukai, naikkan perbelanjaan, turunkan rizab tunai, turunkan rizab berkanun, turunkan kadar faedah, beli surat jaminan kerajaan dan longgarkan syarat sewa beli. Dia akan jadi macam mana? Bila naikkan perbelanjaan, banyak projek kerajaan, guna tenaga meningkat. Peluang pekerjaan bertambah, pengangguran berkurang. Tapi harga akan naik sebab permintaan meningkat. Bila banyak pinjaman yang boleh dilakukan, jadi firma menambahkan pengeluaran, jadi pertumbuhan ekonomi meningkat. Dan kestabilan imbangan pembayaran, jadi lebihan sebab banyak pengeluaran barang, kita boleh eksport ke luar negara, jadilah imbangan dagangan lebihan. Okey. Ini antara contoh lah. Baiklah, itu saja dah habis bab 1.3. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.